Kerajaan caruman pemandu teksi bukti kerajaan titik beratkan aspek keselamatan. PAS lunaskan hutang kepada bekas pencetak harakah. Tempoh 2 tahun tidak cukup untuk negara buat persiapan Sukan Commonwealth. Kelantan mahu jumpa Anthony berhubung isu sekat bas Thailand masuk ke Malaysia. Nazir Razak sokong asingkan pindaan undang-undang isu kewarganegaraan. Malaysia sita 990 juta ringgit harta berkaitan jenayah dadah sejak 2019. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Netstep News edisi tengah hari 15 Mac 2024 bersamaan 4 Ramadan 1445 Hijrah. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Pengumuman Kementerian Pengangkutan memperuntukkan 1.165 juta untuk melengkapkan 100% tajaan caruman Skim Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri SKSPS kepada seramai 50,000 pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah yang bekerja sendiri, membuktikan kerajaan menitik beratkan aspek keselamatan pemain industri terlibat. Yang di-Pertua Gabungan Pertubuhan Teksi, Kereta Sewa, Limousine dan Teksi Lapangan Terbang se-Malaysia GTSM, Kamarudin Husin berkata, inisiatif dilaksanakan buat julung kali itu juga merekodkan sejarah apabila belum ada mana-mana kerajaan sebelum ini yang berbuat demikian. Menurutnya, meskipun ia tidak melibatkan jumlah yang besar untuk setiap seorang, manfaat yang bakal diterima adalah jauh lebih bernilai sebagai perlindungan kepada pemandu teksi khususnya. Pada Rabu, Menteri Pengangkutan Anthony Loke mengumumkan kementeriannya bersetuju membiayai baki caruman sebanyak 10% atau RM23.30 bagi melayakkan individu terlibat mendapat perlindungan selama setahun. Tajaan tersebut terbuka kepada pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah yang mempunyai kad pemandu serta lesen perkhidmatan kenderaan awam PSV masih aktif. Setelah turun naik mahkamah, PAS akhirnya membayar sejumlah hutang bernilai RM659,000 kepada bekas pencetak akhbar rasmi parti itu. Sumber berkata pembayaran dibuat melalui serahan cek kepada peguam yang mewakili NAJ Press Resources Sdn Bhd pada 7 Mac lalu. Pada 5 Disember tahun lalu, Mahkamah Session Kuala Lumpur membenarkan tawaran NAJ Press Resources untuk penghakiman ringkas keputusan tanpa perbicaraan penuh dan memerintahkan PAS serta dua yang lain membayar RM656,233.69 kepada pencetak itu. PAS bagaimanapun memfailkan rayuan pada 14 Disember. Sementara itu, peguam yang mewakili NAJ Press Resources, Putra Taulan Rasul ketika dihubungi mengesahkan perkara itu. Malah katanya, PAS juga menarik balik rayuannya terhadap keputusan Mahkamah Session Kuala Lumpur. Terdahulu, tular satu surat dikeluarkan Setiausaha Agung PAS, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan memohon sumbangan selamatkan harakah biayai perintah pembayaran mahkamah kepada NAJ Press Resources. Malaysia wajar menilai secara menyeluruh dan mendalam sebelum membuat keputusan menerima tawaran Persekutuan Sukan Commonwealth CGF bagi menggantikan Victoria, Australia yang menarik diri sebagai tuan rumah tamasya itu pada tahun 2026. Bekas Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Merican Naina Merican berkata, tempoh 2 tahun merupakan satu masa yang singkat buat negara untuk membuat persiapan menganjurkan tamasya besar tersebut. Sebagai tuan rumah, CGF menawarkan Malaysia dana 100 juta pound bagi menyokong perancangan menganjurkan edisi 2026 dan akan mengurangkan beban keuangan menganjurkan tamasya sukan itu.
Rizal Marikan turut melihat penganjuran tamasya tersebut memerlukan belanja yang besar dan negara pula akan menjadi tuan rumah kepada sidang kemuncak ASEAN pada tahun hadapan. Malah beliau berkata cadangan untuk menjadi hos bukan dibuat dengan terancang, sebaliknya secara mengejut apabila Victoria menarik diri daripada menjadi tuan rumah. Pengerusi Jawatan Kuasa Pelancongan, Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Negeri Kelantan, Datuk Kamarudin Mat Noor memaklumkan bakal mengadakan perjumpaan dengan Menteri Pengangkutan Anthony Loke berhubung larangan kemasukan bas dari Thailand ke negeri sempadan termasuk negeri itu. Pihaknya sudah menghantar surat kepada kementerian berkenaan untuk pertemuan itu dan masih menunggu maklum balas. Katanya, pada pertemuan itu nanti bukan membabitkan Kelantan sahaja, sebaliknya beberapa negeri yang bersempadan dengan Thailand termasuk Perak, Kedah dan Perlis yang berdepan isu sama. Mengulas lanjut katanya, larangan berkenaan turut menjejaskan bilangan pelancong dari selatan Thailand ke negeri sempadan termasuk Kelantan. Katanya yang turut yakin kemasukan pelancong dari Thailand juga menyumbang kepada sasaran Kelantan seramai 10 juta pelancong sempena Tahun Melawat Kelantan 2024, TMK 2024. Adik kepada Datuk Seri Najib Razak iaitu Nazir Razak menyatakan sokongannya di sebalik gesaan agar kerajaan asingkan pindaan perlembagaan mengenai kewarganegaraan yang mendapat kritikan meluas. Beliau menyatakan persetujuannya terhadap usaha kerajaan untuk memberikan hak sama rata kepada wanita Malaysia yang berkahwin dengan pasangan warga asing untuk mendaftarkan anak mereka yang dilahirkan di luar negara sebagai rakyat Malaysia. Bagaimanapun, bekas pengerusi bank CIMB itu membangkitkan kebimbangannya mengenai rancangan Putrajaya untuk menafikan hak kewarganegaraan anak-anak terdampar dan anak tanpa kerakyatan melalui pindaan yang dirancang. Beliau merujuk kepada filem tempatan yang diterbitkan tahun lalu yang mengangkat kisah dua beradik yang bergelut dalam kehidupan kerana status mereka sebagai pendatang tanpa izin di Malaysia. Pada Isnin, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail memberitahu Dewan Rakyat bahawa Putrajaya mahu meminda undang-undang kewarganegaraan berkaitan anak-anak terdampar untuk mengelakkan ia daripada disalahguna oleh warga asing. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail memaklumkan Malaysia berjaya membantras jenayah berkaitan dadah bernilai 990 juta ringgit sejak tahun 2019. Beliau berkata menyedari kaitan antara pengedaran dadah, rasuah dan lain-lain bentuk jenayah terancang, Malaysia kekal teguh dalam melaksanakan strategi berkesan untuk memerangi ancaman berkenaan melalui langkah penguatkuasaan undang-undang yang ketat. Selain itu, Agensi Penguatkuasaan Undang-Undang telah berjaya membongkar 98 makmal sulit dan menahan 351 individu yang terbabit dalam kegiatan haram itu. Saifuddin Nasution berkata dalam mengawal pengedaran dadah dan bahan psikotropik, sebanyak 16.865 kebenaran import dan ekspor atau permit telah dikeluarkan sejak 2020 hingga tahun lepas. Beliau berkata pendekatan proaktif dalam menangani cabaran disebabkan kemunculan ubat baharu dan bahan psikoaktif baharu NPS selain memastikan langkah kawalan mantap dapat disediakan bagi mengurangkan perluasan dadah dan bahaya yang mungkin timbul. Saifuddin Nasution berkata Malaysia berikrar meningkatkan kerjasama antarabangsa dan serantau dalam menangani masalah dadah dunia selaras dengan obligasi perjanjian serta Plan Strategik Anti Dadah 2021 hingga 2025 Malaysia. Sekian untuk edisi tengah hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Natstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Natstep Malaysia dan subscribe YouTube Natstep TV. Natstep Malaysia menjangkau informasi mengorak inspirasi. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.